Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, hari ini terus kepada tajuk yang saya ingin berkongsi dengan anda semua ialah tajuk tentang adab menjaga lidah dan tingkah laku. Okey, kalau kita tengok dua perkara penting yang selalu diperingatkan oleh Islam untuk semua penganutnya adalah untuk supaya menjaga lidah dan tingkah laku. Yang pertama adalah lidah dan yang kedua adalah tingkah laku. Okey, saya terus kepada hadis Rasulullah SAW yang mana Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling banyak memasukkan manusia ke syurga ialah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian baginda ditanya lagi, apa penyebab banyaknya manusia masuk neraka? Rasulullah SAW menjawab, mulut dan kemaluan. Riwayat At-Tirmizi. Okey, sebenarnya kat sini saya nak bagi tahu bahawa kemampuan berbicara atau berkata-kata ni adalah salah satu kelebihan atau nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, iaitu kita manusia, untuk berkomunikasi dan sebagainya. Dan seterusnya, ungkapan yang keluar dari mulut kita ni, mulut manusia ni, ada berbagai-bagai jenis dan berbagai-bagai macam, dan boleh berbentuk ucapan yang baik ataupun kata-kata yang buruk, kejian dan juga pujian dan sebagainya, yang mana semua benda ni yang saya katakan tadi boleh membawa manusia itu ke syurga ataupun ke neraka, yang mana semua benda tadi adalah berpunca daripada satu anggota yang kecil dan tersembunyi, iaitu lidah. Okay, saya suka nak menyebut ataupun mention hadis Rasulullah SAW yang satu ni sebab hadis ni sangat popular dan sangat diketahui oleh semua orang berkenaan dengan lidah, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan Nabi kaitkan hadis ni dengan rukun iman yang paling tinggi, iaitu beriman kepada Allah menerusi ayat yang mana yang Rasulullah SAW kata tadi, iaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Okey, daripada ayat ni kita tahu bahawa besarnya tanggungjawab menjaga lidah, sedangkan diberi peringatan jika tidak ada sebarang keperluan untuk berkata-kata, lebih baik kita berdiam sahaja. Berdiam adalah jalan yang terbaik. Daripada sini kita dapat bahawa Rasulullah SAW menekankan kepada umatnya bahawa supaya kita mesti menjaga setiap tutur kata yang keluar daripada mulut kita, supaya kita tidak mengucapkan sesuatu yang buruk dan menyakiti hati orang lain. Sebab apa? Sebab tutur kata yang tidak baik ni akan membawa kesan yang buruk kepada orang lain juga, seperti kita boleh menimbulkan permusuhan, kekacauan, dan kadang-kadang boleh timbulnya kepada pertumpahan darah yang menyebabkan nyawa manusia sendiri, Cuba kita bayangkan kalau setiap orang tak menjaga tutur kata diorang, tak menjaga lidah diorang, so maka setiap hari akan berlakunya pertumpahan darah ataupun permusuhan. Dalam konteks ni lah Rasulullah berpesan supaya kita menjaga lidah. So bila kita menjaga lidah, automatik kita kena jaga tingkah laku dan perbuatan kita juga. Supaya apa? Supaya kita tidak mengganggu dan melampaui batas sehingga menyentuh hak dan maruah orang lain melalui perbuatan kita. Okey, tapi kalau kita perhatikan masyarakat kita sekarang ni, nilai dan adab murni di dalam masyarakat kita makin lama makin terhakis. Puncanya sebab apa? Sebab puncanya adalah daripada pengaruh kebandaan dan nafsu manusia yang semakin meluap, yang menyebabkan sifat sopan santun, adab tata susila dan perbuatan masyarakat kita sekarang ni kelihatan semakin ganas. Dan kalau kita tengok generasi yang sebaik-baik kita ini, mereka suka mengatakan kata-kata yang buruk, jijik, umpatan dan celaan yang melampau. Okey, kesimpulannya adalah tidak bila kita tak menjaga lidah ni kan, dalam berkata-kata boleh dikategorikan sebagai kufur
atas nikmat Allah. Sebab apa? Sebab ramai lagi manusia yang Allah kurniakan lidah tapi tidak boleh bercakap. Dalam pada masa sama ada individu yang fasih bercakap tapi tiba-tiba stuck dalam waktu-waktu tertentu. Oleh itu, kita mestilah syukur nikmat lidah dan kemampuan berbicara dengan menjaga setiap kata-kata kita. So, kita kena bersyukur satu, dan keduanya kita kena menjaga setiap tingkah laku kita dan setiap pertuturan kita supaya tidak akan berlaku kesan buruk. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.